Pokoknya ada 3. Maka dengan itu, kalau siapa baca syarah Sunan Tirmizi oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mubarakfuri, Sunan Tirmizi itu ada Al-Mubarakfuri Tuhfatul Ahwazi, dia tulis kitab dah, berjilid-jilid dia karang. Dia mentarjihkan, bagi dalil yang banyak nak membuktikan tangan letak atas dada. Jadi tak ada masalah lah, ada orang letak bawah dada, atas dada, atas perut. Dia tak ada masalah, letak. Siapa yang tarjih tangan dada, tangan dada. Nak buat satu ceramah untuk pergi lawan kawan ni, melawan kau ni, ini manusia yang tak ada kerja. Ada orang saya nak tak perut, tak, perut borai ke perut kurih lah ikut. Benda tu pun banyak lagi benda. Adakah benar fatwa rasmi Al-Azhar Syekh Shaltun mengiktiraf dan mengakui Syiah mazhab Ja'fariyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam di mana Muslim bebas untuk bermazhab dengan mazhab tersebut? Ni ada masalah sikit. Pada awal program ini dinamakan dengan takrib, at-takrib bainal mazahib, untuk menyatukan antara mazhab. Kelihatan Al-Imam Hasan Al-Banna juga rahimahullah, dia setuju juga program ni. Tetapi apabila mereka cuba, dia beza pada peringkat awal, fokus sebahagian para ulama Azhar banyak fokus kepada soal fiqh Ja'fari itu. Mereka tidak fokus pada soal akidah. Jadi segi fiqh tu kadang-kadang ada perbezaan pendapat fiqh yang memang boleh kita tengok juga pandangan-pandangan fiqh itu. Tetapi Isna Asyariyah itu bukan saja fiqh, dia juga akidah. Bahagian akidah itu masalah. Maka kita tengok jago-jago tokoh-tokoh ikhwan sendiri, apabila mereka mula-mula sokong, akhirnya apabila mereka mengalami pengalaman dengan Syiah, mereka menarik balik sokongan mereka. Bukan kita kata tak boleh untuk ambil manfaat kan seumpamanya, tapi kita kena, kadang-kadang orang ni dia tak faham mazhab tu. Kalau dekat kafir sahabat umpamanya, beratlah. Macam mana kita nak terima? Tak apa, sahabat ni ada 2 pendapat, satu kata kafir, satu kata tak kafir. Takkan macam tu. Ini benda yang orang tak runding. Tapi Syiah di sudut saya bercakap soal hujah. Apa pun kita berhujah. Bukan kita ban orang tak tahu apa sebab, kita kena hujah dia. Syiah di Malaysia ni, dia mari bukan dalam fiqh tu, dia mari yang tu lah, kafirkan sahabat dan seumpamanya. Dan ini benda kita tak dapat terima. Dan di Bahrain seumpamanya, mereka bangkit nak lawan kerajaan Bahrain. Kita orang lawan pasal kerajaan korupsi itu satu hal, tapi apabila dibakar Masjid Abu Bakar Siddiq, ambil masjid-masjid Ahli Sunnah, ini cerita lain. Ini cerita mazhab. Budak-budak Syiah, lepas saya forum dengan Datuk Dr. Masyitah tu, meluahkan rasa tak puas hati sebab saya komplain uprising di Bahrain tu. Dia kata ini bukan, ini hak lain tu semua perjuangan perut, Bahrain tu perjuangan agama. Yalah, pasal kau agama Syiah. Sebab tu bukan kenyataan saya, Dr. Yusuf Qaradawi pun keluar yang sama. Dia kata perjuangan di Bahrain ialah perjuangan sektarian, perjuangan taifiyah, perjuangan mazhab, bukan perjuangan untuk menghapuskan kezaliman.
Adakah boleh kita sedekah harta, wang dan Al-Fatihah kemudian niatkan kepada orang yang telah mati? Kita boleh sedekah harta dan kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada keluarga kita. Kalau Allah mau dia beri, jika tak sedekah tu pahala tu kekal dengan kita. Adapun sedekah Fatihah kepada jenazah, wallahu taala alam. Ada mazhab kata boleh, tetapi dari segi contoh amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, kalau kita pergi kubur nak buat apa? Nabi suruh bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kita doa, kita minta bagi salam. Nabi kata Aisyah sebelum sampai hang bagi salam, kemudian baca Fatihah sekali. Kalau Nabi kata hari itu, kita pun baca. Nabi tak kata. Orang kata hampa ni kedekut tak, bukan masalah kedekut, masalah tak ada contoh. Tak ada contoh pun boleh. Nabi terlupa apa? Takkan nak kata gitu. Allah buat hak Nabi suruh lah. Agama ni pergi ambil PhD 10 pun takkan nak sama dengan Nabi sepatah pun. Sebelum saya lupa, kita insyaAllah Abdul Rahman Sudais akan mai ke Dewan ni, Imam Masjidil Haram. Tadi saya baru cakap. Jadi tuan-tuan datang sekali lah untuk bertanya soalan. Tarikh kita beritahu kemudian, insyaAllah. Tadi saya dah cakap lah. Bolehkah kita melakukan jamak dan qasar jika kita bermusafir lebih daripada 3 hari? Apa pendapat? Kata tak boleh lebih daripada 3 hari. Ya, pendapat kata tak boleh 3 hari. Tapi nas tak ada. Ibnu Umar di Azerbaijan telah jamak qasar selama 6 bulan. Kerana dia musafir. Selagi satu orang musafir, maka dia boleh melakukan jamak. Allah bagi pada orang yang jamak dan orang qasar dan jamak apabila dia musafir. Kalau kita naik apa? Orang yang belayar 6 bulan 9 bulan kapal duk berjalan betul alih lama sangat. Ya, semayang bukan hang punya, Allah Taala punya, dia bagi. Dia bagi maka boleh. Ada soalan tuan? Saat ni nak jawab pasal pucuk-pucuk. Ya. Ya. Ini Haji tanya. Kita hormatilah fatwa negeri Perak tu. Mereka ada alasan mereka yang tersendiri. Dan ialah dari satu sudut fatwa tu kita patut bagi markah juga. Kerana berani juga, sebab pocok-pocok ni ramai orang besar yang buat. Jadi bila mufti Perak berani kata kat pocok-pocok tu, kita kira ada kejujuran dah dalam fatwa tu. Cuma saya memberikan pandangan yang berbeza. Asasnya dalam kehidupan harian semuanya boleh, melainkan ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Kawat tentera boleh ke tak? Kalau memang orang tak boleh, kawat tak baik, duk entak-entak kaki di bumi, tanah tu. Itu satu disiplin yang diterapkan dalam satu disiplin ketenteraan, tidak ada masalah. Barisan, kemudian apa lagi? Tai chi, banyak lagi, kata karate, kata taekwondo dan berbagai lagi. Asasnya dalam hal-hal yang seperti ini agama kira boleh. Ini soal daily life, soal kehidupan harian, maka setiap orang buatlah selagi mana tidak ada nas yang menyatakan tak boleh. Kalau nas tu terang tak boleh, dia tak boleh lah. Kalau dia tak boleh,
Kita nak tengok di bahagian mana yang tak boleh. Saya contoh hal ni, walaupun mereka yang berhujah tu sebahagian daripada madkhali punya aliran ini, mereka Nabi SAW tahu umpamanya orang Ansar ni kalau kahwin suka menyanyi. Rumah kenduri mereka menyanyi. Nabi pi ke rumah kenduri Ansar, Nabi tengok mereka tak menyanyi. Nabi kata, tak ada menyanyi ke Aisyah? Innal ansar, inna hadzal hayy min al ansar yu'jimuhu lahu. Depa ni orang Ansar kawasan ni suka menyanyi ni. Jadi Aisyah kata, tak nyanyi Nabi kata. Artinya yang tu hiburan. Lah ada orang tak suka orang menyanyi, tak apalah duk senyap lah. Ada orang menyanyi. Agama tak kata seronok haram, agama tak kata. Kita pergi duduk dengar burung bunyi sedap bunyi, oh, pergi dengar ayak bunyi melengalahkan kitaro, kan? Jadi tak ada apa lah dengar. Kita tengok pemandangan di laut, tengok lukisan yang cantik. Adakah agama mengharamkan tamattu'? Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan kepada hamba-hambanya dan juga rezeki-rezeki yang baik, buatlah. Ada orang tak mau, tak payah. Ada dia bagi buah-buahan hak jenis sedap dah, oh aku tak mau makan hak sedap, tak apa, tapi hang tak boleh haramkan yang sedap. Pasal apa kata dia? Aku kalau makan yang sedap terus semayang tak khusyuk. Ini masalah. Ada orang makan sedap dia ingat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Makan nikmat Tuhan kamu ceritakanlah. Bila Nabi dengar mereka menyanyi salah, secanggah. Dia berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Perempuan-perempuan nak menyanyi ni, perempuan menyanyi dalam majlis. Nabi dia berkata, di sisi kami ada nabi yang dia tahu besok akan jadi apa. Nabi kata yang ni salah, lirik ni salah. Pasal apa? Nabi tak tahu besok berlaku apa, yang tahu tak apa? Allah. Nabi suruh buang lirik tu. Nabi kata, quli, katakanlah apa yang kamu kata sebelum ni. Hak lirik sebelum ni okey, lirik ni tak okey. Nabi buat penapisan. Tapi Nabi tak kata nyanyi tu haram. Nabi buang unsur yang salah. Saya tengok pocok-pocok, orang kata macam-macam. Ada kata kan berasal daripada Jamaika, ada yang kata berasal daripada Indonesia, ada yang kata panggil roh, ada yang kata berasal dari Kristian. Kita pun tak tahulah, tapi yang pastinya dalam Bible tak ada lah. Pasal rujukan dia sama ada New Testament atau Old Testament, tak ada benda ni. Jadi di mana kita pun tak tahu. Pasal apa? Pasal langkah pergi depan, langkah pergi belakang, langkah kanan kiri, jadi macam salib. Kalau orang tu maksudkan salib, kalau dah macam tu suruh dah langkah jadi X, tak usah jadi T.